Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung semula kuliah kita pada example 9. Okay, example 9 biasalah dia minta juga kamu calculate shear force and bending moment. Kemudian lukiskan SFD dan juga BMD. Okay. So kat sini you ada beam dengan two types of support, pin dan juga roller, dan juga distributed load DL, dan juga moment di hujung beam di berhampiran dengan support A. Okey, kalau kita lukiskan dia akan jadi macam ni lah. Okey, jadi macam ni lah. Okey, so sini akan ada RAY ni RBY. Okey, dan sini ada point load 12 kilonewton, distributed load, moment counterclockwise 3 kilonewton meter. Okey, ini DL dia 10 kilonewton per meter. Okey, distance dia sini adalah 2 meter, 4 meter, 1 meter. Okey. So kalau saya tukarkan dia kepada point load, okey, ataupun terus senanglah, yang ini saya tukarkan kepada point load. So ini akan jadi WL bersama dengan 10 darabkan dengan 4 bersama dengan 40 kilo Newton. Okey, 40 kilo Newton. So dengan menggunakan penyembahan moment DA equal to 0, saya akan ada negatif 3 campur uniform distributed load yang ditukar kepada point load, iaitu 40 darabkan dia punya centroid kepada point A adalah 2 tolak RBY darabkan dengan 4 tambah 12 darabkan dengan 5 bersama dengan 0. So nanti you akan dapat RBY bersama dengan 34.25 kilo Newton. Okey. Kemudian saya sambung lagi dengan perubahan daya 4CY equal to 0. So saya akan ada RAY tolak 40, iaitu dan point load tadi campur 34.25 tolak 12 bersama dengan 0. So nanti RAY equal to 17.75 kilo Newton. Okey. So kat sini kita tahu kalau untuk distributed load dia akan bentuk macam zigzag. Okey. So kita boleh lukiskan dia punya SFD. So kat sini saya akan lukiskan dia punya ni. Jarak dia jadi senang sikit nanti bila kita nak lukis SFD juga BMD. Okey. So SFD. Okey. So bahagian atas garisan ni adalah positif, bahagian bawah garisan adalah negatif. Okey. Since pada yang hujung sebelah sini dia tak ada apa-apa daya, so biarkan je lah dia constant. Saya lukiskan dia dengan warna mana? Sekejap. Saya nak warna apa? Tukar warna senang sikit lah. Warna ni. Okey. So dia akan constant sampai sini, dia akan naik, dia berjumpa dengan RAY positif ke atas 17.75. Okey.
17.75. So distributed load dia kat sini sama ada dia macam ini ataupun macam ni. So kita kena check. Macam mana nak check dia adalah so SFD. So yang pertama dia kosong. Yang kedua kita ada 17.75 ditolakkan dengan distributed load iaitu 10 darabkan dengan 4. Distributed load terbagi kepada point load. So 17.75 tolak 10 darab 4. So dia akan dapat negatif 22.25. So dia berada sekarang di kawasan negatif. Dia tak akan mungkin berada di kawasan sini. Dia tak mungkin berada di kawasan sini. Tak mungkin. So dia mesti berada di kawasan negatif. So dia akan berada sama here lah. So ni adalah negatif 22.25. Dan pada point ini dia akan menjumpa pada RBY. RBY adalah 34.25. So yang ketiga negatif 22.25 campurkan dengan RBY 34.25. You akan dapat campur 34.25. You akan dapat 12. 12. So dia akan pergi balik naik ke atas 12. Saya sini adalah 12. So selepas tu dia tak ada jumpa apa daya secara constant sampai dia berjumpa daya ke bawah 12. So sini dia akan turun. Ni 12 kan? So 12 tolak dengan 12. So sini adalah 12 tolak 12 bersama kosong. So ni adalah you punya shear force diagram. Selalu masalah student akan confuse di bahagian sini lah. Di bahagian sini. Sama ada dia bentuk zigzag ataupun bentuk segitiga biasa. So macam ni nak tengok, you kena check balik dia punya calculation ni lah. Ni kena buat untuk check balik sama ada dia berada di region positif ataupun negatif. Sorry, saya terpadam pula. Tadi. Kalau you perasan di sini di yang zigzag ni dia akan ada distance baru. Dia akan ada distance ini. Yang mana you tak tahu. Kenapa perlu distance ni? Sebab kalau you perasan, you punya shear force diagram ni dalam bentuk yang you mudah carikan dia punya luas. So kita tahu kalau untuknya BMD, nak dapatkan lukisan satu BMD, kita perlu dapatkan keadaan luas sekiranya SFD kita tu boleh dicarikan luas kawasan ni lah. So kat sini ada, saya namakan sebagai kawasan 1, 2 dan juga 3. So untuk kawasan 1 dengan 2 ni, dia punya ni panjang ni tak tahu. Macam mana kita nak cari? Kita gunakan kesetaraan. Di mana kesetaraan tu macam mana? Kesetaraan tu adalah macam ni. So tinggi ni tadi berapa? Tinggi ni adalah 17.75. Tinggi ni adalah waktu kesetaraan ni kita abaikan dia punya negatif positif. Sebab kita nak cari tinggi dengan lebar dia je. So ni adalah 22.25. So ini panjang yang ini. Ni. Ni ada panjang ini. Panjang ini. So panjang tu adalah 4 meter. Sekarang kita nak tahu yang ini. Ini kita anggap sebagai X lah. Kita tak tahu. So macam mana? Kita pakai kesetaraan lah, iaitu apa ni? Ni kalau kita tambahkan dapat apa? 17 akan dapat 40. So 40
bagikan dengan distance ni 4. Ni 4 bersama dengan okey, tinggi ni kita tahu kan? Okey, tinggi ni. Tinggi kita tahu. Okey, ni. Iaitu 17.75 bagikan dengan X. Okey. First yang asal 40, yang ini mana? Yang ini. Okey, dibahagikan dengan 4 ni. Lepas tu samakan dengan tinggi yang ini dibahagikan dengan ini. So, nanti you akan dapat X kamu adalah 1.775 meter. So, yang ni berapa? Nak tahu yang ni? Ini adalah 4 meter tolak 1.775 meter bersama dengan 4 tolak 1.75. Dia akan dapat 2.25 meter. Okey. So, bila you nak lukiskan you punya shear fall diagram, bending diagram. Okey, biasa kan you lukis macam ni. First sekali ada beam, lepas tu SFD dan juga last sekali you punya BMD. Okey. So, sekarang kita punya SFD dalam bentuk yang boleh kita cari dia punya luas. So, kita punya BMD. Tadi SFD saya circlekan lah. Okey, saya circlekan. So, BMD. Saya circlekan. Okey, untuk yang pertama. Okey, yang sebelah sini. Sampai distance dia berapa sini? Distance 2 meter dia kosong. So, kosong biarkan je lah. Okey. So, untuk yang pertama punya luas. Iaitu luas segitiga 1/2. Jarak tinggi dia 17.75. Jarak distance dia tadi X berapa? 1.775 sama dengan berapa? Oh, sorry. Dia tak kosong ya. Sorry ya. Yang pertama ni bukan kosong ya. Kalau you perasan. Tengok pada gambar rajah. Saya pun hampir lupa ni. Pada gambar rajah asal. Tengok. Pada yang this point, kita ada moment ni. Jangan lupa. So, bila kalau saya lukiskan balik ni. Sini dia ada moment. Dia bukan kosong. Jadi, dia ada moment. Nampak clockwise ke? Counterclockwise ke? Dia ada counterclockwise akan jadi negatif 3 kilonewton meter. So, kita tahu kalau untuk BMD, atas adalah negatif, bawah adalah positif. So, dia akan naik sini 3. Okey, naik sini 3. Okey. So, bila naik sini 3, dia tak jumpa apa-apa moment, dia akan constant. Okey, dia akan constant sampai kat sini. Dia akan berjumpa moment dan pada X sama juga dengan 1.75, you akan ada moment 12.75. So, dia akan jadi macam ni lah. 75 sama here. Positif or negatif? It is positive. So, dia akan berada di kawasan positif. Positif dia akan berada somewhere here lah. Since dia adalah distributed load. Dan dia akan jadi parabola. Berhenti dulu. Sebab kita tak tahu sama ada dia akan ke sini ataupun akan ke atas. Okey, tak tahu. So, berhenti situ dulu. Sebab kita baru sampai X kita adalah 1.775. Okey. Seterusnya kita akan cari yang luas yang kedua lah, iaitu dia berada di kawasan negatif. So, dia akan jadi negatif 1/2 darabkan dengan berapa tadi tinggi dia? Tinggi dia adalah yang ni. Okey, iaitu 22.25. Jarak lebar dia tadi berapa? Lebar yang ni. Lebar dia adalah 2.225.
Lepas tu, yang ni ditambahkan dengan 12.75. Sebab dia berturutan So 12.75 ni perlu ditambahkan dengan yang segitiga yang negatif tu. So nanti you akan dapat berapa? Negatif 12 kat sini. Negatif 12. Okay. So tadi kan kat sini kan adalah 12.75 kan. Saya tulis lah 12.75. Okay. So bila dia bergerak pada jarak di sini, dia akan berada pada negatif 12. So dia akan naik sampai dia bentuk lengkung tak lengkung ni. Dia akan bentuk lengkung sini naik sampai negatif 12. So sini adalah negatif 12. Okey. Negatif 12. So pada segitiga luas yang seterusnya adalah luas segi 4, iaitu you ada ni luas ni. You ada tinggi dia berapa? 12. 12 darabkan dengan distance berapa distance dia? 1 meter. 1 meter. So tolakkan dengan 12. Selang kosong. So sini akan jadi terus zap. Okey, kosong. So inilah dia punya ni adalah punya point-point. So bila dia kata suruh draw, kamu dalam dia punya draw tu you kena nyatakanlah nilai-nilai bagi setiap distance yang you cari tadi. Macam ni saya buat dah. Dan you kena berturutan lah. Maksud dia daripada sini tambahkan dengan kawasan sebelah dia, tambah lagi dan bila you buat pertambahan, you akan tengok you punya bending moment tu akan berada sekejap di positive region, kemudian negative region, kemudian positive region balik. Okey? Sedangkan dia sambil akhir lah. Okey. So, habis kot untuk example 9. Kita pergi kepada example 10. So, example 10. Okay, example 10. Example 10 ni agak simple, tapi selalu student lupa bila dia ada letak moment. Okay, sebab sekarang ni you punya gambar rajah ni dia ada feed support. So, bila feed support dia akan ada moment. Okay. So, kalau saya lukiskan dia punya free body diagram, dia akan jadi macam ni lah. RAY RAX 5 kilonewton. Sini akan jadi moment A 4 kilonewton per meter. So distance dia adalah 3 meter per meter. Okay. So bila saya tukarkan pada point load, dia akan jadi macam mana? Okay, RAY tu boleh carikan macam biasa kan? Dia sama macam contoh. So that's why you kena familiar. Familiar sangat-sangat sebab soalan melibatkan distributed load ni selalu sudah buat silap. Okay, dia buat silap. So, nanti you akan dapat sini moment. Moment kamu akan jadi mana? Moment kamu akan jadi anti-clockwise lah. Iaitu 43. Selepas cari. Yang ni kita dah masuk example ke-10. Saya tak akan go through lah macam mana check reaction. So saya terus masukkan nilai untuk moment dan bagi start reaction. So untuk RAY kamu akan dapat 17. Okay, sini akan ada 5 kilonewton. Yang ni kalau saya tukarkan point dia akan jadi 4 kalikan dengan 3, 12. So sini akan jadi 12 lah. So 12 kilonewton dengan jarak yang baru. Iaitu 1.5 meter. 1.5 meter. Dan akan jadi 2 meter. Okay. Tetapi please bear in your mind, walaupun kita dah tukarkan distributed load ni kepada point load, untuk shear force diagram dia bukan point load. Dia mesti lagi dalam distributed load. Okay. Okay. So sekarang untuk carikan dia punya SFD. SFD. Okay. So yang pertama, dia akan ada positif 17.
iaitu kosong campurkan dengan 17. So, akan jadi 17. So, kalau saya lukiskan dia punya ni, saya suruh lukis macam ni. Jadi, bila saya nak tengok, saya tahu saya punya kedudukan tu berada di diameter mana ataupun berada di distance mana. So, kalau untuk SFD, ni positif, ni negatif. So, dia akan naik first 17. Okay, 17. Okay, since pada jarak yang ini 3 meter ni dia adalah distributed load. So, kita kena tengoklah satu-satu. Let's say kalau pada 1 meter, 1.5 meter. So, yang kedua, 17 tolakkan dengan apa? 3 kilonewton per meter. Tolakkan dengan 1.5 meter. Sama dengan berapa? Okey, sama apa dengan 17 tolak 3 darab 1.5. So, akan ada 12.5. So, 12.5 kilonewton. So, dia masih lagi berada di region positif. So, kat sini dia akan turun 12.5. Okey, sini adalah 12.5. So, yang ketiganya, okey, 12.5, dia tolakkan lagi, dia masuk pada jarak 1.5 lagi, iaitu 3 kilonewton per meter. Darabkan dengan 1.5 bersama apa? So, 12.5 tolak 3 darab 1.5. Dia akan jadi 8. So, dia masih lagi berada di region positif. Dia turun lagi 8. Contohlah 8. So, sini 8 Okey, 8. Dan selepas tu dia constant sebab dia tak jumpa apa-apa. Okey. 8 digit 8. Ke saya silap mana-mana? Sepatutnya 10 bukan 8 Sepatutnya 10. Ataupun tadi 12. 12 kali 5. Sekejap. 3 dan 5. Sabar ya. Saya tengah record balik. Saya takut saya buat silap. So, 12. 17. Tolak 12. 5. Ataupun saya tak payah ni. Sebab dia masih lagi dalam list yang sama. Okay, ni. Saya tak payah bagikan dia pada 1.5. Saya terus gunakan 3 meter. Kalau saya gunakan 3 meter. Kalau saya gunakan 3 meter. Yang kedua adalah 17. Tolakkan dengan 3 darabkan dengan 4. Oh, patutlah tadi. Kenapa saya letak 3 ya? Okey. Okeylah salah satu. Yang semaling semula tadi silap kat sini. Iaitu 4. Kita punya distributor kita ada 4. So, 4 darabkan dengan 1.5. Okey, so bila 17 tolak 4 darab 1.5. Kita akan dapat 11. So, sini adalah 11. Okey, so sini adalah 11. Okey. So, kalau kita gerakkan lagi 1.5, iaitu 11 tolak 4 darab 1.5 meter bersamaan dengan tolak 4 darab 1.5. Kita dapat 5. Okey, so sini adalah 5. So, sini adalah 5. So, bila 5 dia constant sampai dia jumpa dengan daya di hujung 5 kan. So, dia turun sini 5. So, 4 adalah 5 tolakkan daya ke bawah 5 akan jadi kosong. So, ni adalah you punya SFD. Okey. So, macam saya cakap awal-awal, untuk distributed load tak semestinya dia punya shortfall daya adalah zigzag. It depends. Zigzag tu bermaksud dia ada region positif dan juga negatif. Kalau macam ni, you kena kira setiap jarak. Pada jarak ni berapa? Jarak ni berapa? So, you daripada jarak tu, you boleh tahulah you punya lukisan tu akan berada di region mana. Okay. So, untuk di BMD. Okay, BMD. Ini adalah positif. Ini adalah negatif. Ini adalah positif. So, BMD.
kita boleh carikan dia punya keadaan luas lah. Keadaan luas dia akan ada berapa ni? 3 So 1, 2, 3. So yang pertama ni you ada, kena ingat kita ada pertama pada kosong tu you dah ada moment. Pada X equal to kosong, you punya moment adalah 43 kilonewton meter. Okey. Untuk saya confuse lah ni. Okey. So pada untuk luas yang pertama, you ada bentuk trapezium. Okey. Trapezium. Distance ni adalah 1.5. Okey, yang ini tinggi dia 17, yang ini tinggi dia 11. So bersamaan dengan sisi ada positif lah. 1/2 darabkan dengan hasil tambah kedua sisi tu 17 campur 11 darabkan dengan lebar dia 1.5. So nanti you akan dapat berapa? 17 campur 11 darab 1.5 bahagi 2. You akan dapat 21. Okey, 21. So 21 kan dah positif kan? So dia akan macam ni lah. Okay, distributed load dia akan jadi parabola lah. So sini 21. So untuk luas yang kedua still juga trapezium. Yang ni 1.5, yang ni 5, yang ni 11. So 1/2 kalikan dengan 11 campur 5 kali dengan 1.5. Okey, and then campurkan dengan 21 yang tadi ni. Okey, 21 bersama dengan 33. Okey, so dia turun lagi. So angka ni akan turun lagi. Okey, kat sini. So ni adalah 33. Okey. So luas yang terakhir iaitu luas segi 4. You ada sini 5, you ada sini 2. So 33 tambahkan dengan 2 darab 5. So dia akan ada 43. Okey. Mana 43? Okey. So 5 kali 10, 5 kali 10 10. Tadi saya confuse ni. Ni saya salah. Tak ada. Saya salah ni Yang ni mesti betul. Ni. Ini saya tak tambahkan dengan 43. 43 tapi 43 kita adalah negatif. Okey. So kat sini belajar pada mesin lah. Dia akan ada negatif 43 kilonewton meter. So yang 21 ni perlu ditambahkan dengan negatif 43. You akan dapat berapa? 21 tolak 43. Negatif 22. Negatif 22. Okey. So sini akan jadi. Dia akan berada somewhere. Since ni adalah bukaan kosong So ni kena betulkan lah. Kita kena ingat kita ada moment kat situ negatif. So dia akan naik sini. Dia akan naik 43. Lepas tu dia akan masih lagi berada dalam negatif. Iaitu akan jadi negatif 22. Lepas tu ini akan jadi negatif 22. Okey, iaitu 11 campur 5 darab 1.5 bahagi 2 darab tolak 22. So sini akan dapat mana tadi? Sekejap 11 tambah 11 darab 1.5 bahagi 2. Itu 22. Okey, so 11 campur 5 darab 1.5 bahagi 2 tolak 22.
Dan dia akan dapat negatif 10. Okey. So, ni akan jadi negatif 10. So, tadi 43 kan, dia turun kat sini akan jadi ni negatif, ni akan jadi 22. Okey, lepas tu dia turun lagi kepada 10. Okey. And then habis dia constant. Ni lah constant. And then jumpa lagi dengan ruang dia akan jadi kosong. Jadi kosong. Ingat? Okey, inilah you punya BMD. Okey. Selalu even saya pun boleh buat silap, that's why you kena check balik semula. Kadang-kadang selalulah, memang akan selalu. Walaupun bukan student saya sendiri tadi, saya tersilap di mana saya lupa untuk masukkan yang momen di awal ni. Momen di awal ni. Tu tak penting, kena check balik lah. Okey. So, ini adalah example untuk yang ke-10. Okey, saya letak kat tu kan. So, kat sini dia akan bentuk macam cubic sikit lah. Okey, yang kat sini constant. Okey. Okey. Example seterusnya. Example 11. Okey, example 11. Example 11 pun mudah juga ni. Akan ada dia punya free body diagram. RAY, RBY, RAX. Ni point load, 3 point load yang berbeza. Ada 25 kilonewton, 5 kilonewton dan juga 20 kilonewton. Okey. So, RA ni boleh cari menggunakan equation of equilibrium. So, nanti akan dapat RA kamu adalah 33.57. RBY adalah 16.43. Okey. So, yang ni simple lah. Kalau untuk pointer sangat simple. So, saya tuliskan dulu ini. Okey. Sangat simple. So, dia akan naik positif. Ni adalah positif, negatif 33.57. So, tak jumpa apa-apa constant. Dia akan berjumpa dengan 25. Tolakkan dengan 25. So, sini akan jadi ataupun SFD. Saya sekarang buat kira-kira dulu. Nanti bila you dah mahir, you terus lukis lah. Dengan buat macam congak dalam kepala ke. Tapi yang ni saya buat satu-satu dulu lah. So, yang pertama, 0 tambahkan dengan 33.57. Kenapa saya tulis benda ni di tepi? Sebab saya nak semak at the end nanti saya dapat 0 tak? Kalau saya tak dapat 0, maksudnya saya ada buat silap di mana-mana. Tapi kalau you dah familiar, you tak tulis pun tak apa. You tulis lukis. Tapi kena catatkan lah setiap jarak ni berapa dia punya shear force. So, nak akan jadi 33.57. So, bila dia bergerak kepada berapa meter? 1 meter. Ni 1 meter. 1 meter. 2 meter. 3 meter. Okey. So, 33.57. Dia akan berjumpa dengan daya ke bawah 25. Dia akan dapat sini 8.57. 8.57. So, masih lagi dalam region positif. So, kat sini adalah 8.57. And then, 8.57 dia constant. Tak jumpa apa daya, sampai dah jumpa daya 5 Newton. Dia akan jadi 3.57. So, sini adalah 3.57. So, 3.57 constant lagi. Kan? Sini, dia turun lah kat sini. Sini yang 3.57 ni. Okey, dia turun 3.57. Constant lagi. Sampailah dia jumpa 20. Tolakkan dengan 20. You akan dapat negatif 16.43. Okey, kat sini.
So, ni adalah negatif 16.43. So, tak payah jumpa apa-apa, dia constant. Dan dia akan jumpa RB1 16.43. So, kat sini akan jadi kosong. So, negatif 16.43 tambahkan dengan dari ke atas RBY 16.43 persamaan kosong. Okey. So, itu adalah dia punya SFD. Senang kan untuknya point load? Okey. Untuk BMD, so kita ada berapa luas ni? So, kalau saya klasifikasikan, so 1, 2, 3, 4. Okey. So, kita akan ada 4 area. So, untuk BMD. Area pertama, iaitu apa? 35 pula. 33.57 darabkan dengan berapa? 1 meter kan? So, akan dapat 33.57. Luas yang kedua, iaitu 33.57 campurkan dengan luas dia berapa tadi? 8.57 kalikan dengan 1 akan dapat 42.14. 42.14. Luas yang ketiga 42.14 campurkan dengan 3.57 kalikan dengan 2. Dia akan dapat 49.28. So, yang keempat 49.28 tambahkan dengan luas negatif 16.47 darabkan dengan 3. Okey. Ini saya tak kira lagi. Sekejap saya kira. 49.28 tambah negatif 16.47 darab 3. So, you akan dapat sini something 49.8. Akan dapat dalam 0.13 lah. So, acceptable. Masih lagi acceptable So, kita anggapan dia akan jadi macam ni lah. So, ni akan jadi negatif, yang akan jadi positif. So, dia berada positif. Tetapi dari moment tak, check balik. Dari moment tak kat ujung tu? Okey, tak ada. Maksudnya tak ada apa-apa additional moment So, kita akan buat based on shear force diagram sahaja. So, dia akan jadi macam ni lah. Bila pergi ke sini, akan jadi 33.57. So, dia turun lagi. Iaitu 42.14. Lepas tu dia turun lagi. Okey, dia turun lagi akan jadi 49.28. Lepas tu dia terus kosong. Okey. Begitulah caranya. So, that's why lah saya akan buat macam ni. So, saya tahu pada jarak distance ni berapa ni nilai-nilainya. Okey. Itu saja untuk example 9, untuk example 11 dan untuk example yang seterusnya kita akan tengok pada video klip yang seterusnya. Okey.